Jadi yang pertama kita pergi kepada soalan 1. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum. So soalan 1 dia kata apa? Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi form boleh ubah X dan Y. So tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 2. X kuasa berapa tu? X kuasa 3. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, so sekarang ni dia nak adakah dia berubah secara langsung dengan X ataupun dengan X kuasa 3. Okey, X kuasa 3 ke Y kat situ. X atau X kuasa 3. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, sekejap kita cuba tengok jawapan. Sebenarnya apa bentuk yang dia nak. Okey, kalau ikut penyelesaian ni kita boleh gunakan kaedah graf untuk mendapatkan kita punya jawapan dah. Sama ada betul atau salah. Okey, soalan datif pendiri 1.1b. 1.1a. Y berubah secara langsung dengan X, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, so kita tengok macam mana cara nak menyelesaikan dia. Okey, jadi yang pertama kita mestilah ambil apa nama ni. Okey, kita kena bina graf lah. Okey, kena bina graf, so bina paksi. Okey, untuk soalan 1A. Okey, yang pertama kita ada macam ni Okey, so lebih kurang dia macam itulah. Okey, jadi kita ada kat sini adalah Y, kat sini kita ada X. Okey, so apabila kat sini dia bermula daripada kosong, saya tandalah sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian kita punya Y pula nilainya adalah 2.5. Okey, kemudian 5, kemudian 7.5, kemudian 10, kemudian 12.5. So skala dia adalah 2.5, 2.5, 2.5. Jadi kalau kita perhatikan apabila X1 Y 2.5, X2 Y 5, X3 Y 7.5, X4 Y 10 dan X5 Y 12.5. So maknanya apa yang kita dapat sekarang ni adalah satu bentuk garis lurus yang menaik. Okey, so kat sini menunjukkan bahawa apa? Maksudnya dia berubah secara langsung. Sebab apa? Sebab apabila X semakin membesar, maka Y pun semakin membesar. X semakin membesar, Y pun semakin membesar. So maknanya adalah, okey, maknanya kat sini jawapan kita Y berubah. Okey, Y berubah secara langsung. Okey, secara langsung dengan X. Okey, iaitu kalau kita tulis dalam bentuk simbol Y berubah secara langsung dengan X. Ini kalau dalam bentuk simbol, ini kalau dalam bentuk ayat. Okey, so sebab apa? Sebab kita nampakkan graf dia adalah apabila X semakin meningkat, nilai X ni semakin membesar, maka nilai Y pun sama juga semakin membesar. Dia tidak berlaku sebaliknya. Okey, baik. Untuk yang kedua, kalau kita perhatikan pun sama juga. Okey, apabila X semakin membesar, okey, Y pun semakin membesar. Jadi apa makna kat situ? Bila X semakin membesar, Y semakin membesar. Jadi dia setara. Setara maknanya X pun meningkat, Y meningkat. Jadi bila dua-dua meningkat, maknanya adalah okey, Y berubah okey secara apa? Secara langsung. Okey, dengan X. Ataupun kalau dalam bentuk simbol dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, so simple macam tu sahaja kan. Yang kita boleh selesaikan dengan hanya melihat kepada dia punya jadual. Okey, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, soalan nombor berapa? Nombor 3. Okey, nombor 3 dia kata dia beri P ialah sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Dia kata
P sama dengan 32 apabila Q adalah sama dengan 4. So, ungkapkan P dalam sebutan Q jika A. Soalan A dikata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So, di sini dia nyatakan bahawa P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Sebelum ni kita dah bincangkan. Kita dah bincang. Saya dah terangkan dah berkenaan dengan P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 ni ataupun dengan mana-mana nilai lah. Kita mesti langkah yang pertama kita tukar terlebih dahulu kepada bentuk persamaan. Maka kita akan dapat P sama dengan Q kuasa 3. K kat sini kalau kamu tak nak guna K pun boleh, nak guna A pun boleh, B boleh, C boleh. Cuma janganlah kita guna P atau Q sebab dia dah jadi sama pula dengan pemboleh ubah yang dia dah guna. So langkah yang pertama kita dah tukar kepada bentuk persamaan. Selepas kita dah tukar kepada bentuk persamaan, maka kita kena kira nilai K sama dengan berapa. Jadi nak cari K, kita tahu kat sini adalah darab, maka kita pindahlah ke sebelah. Jadi K sama dengan P per dengan Q kuasa 3. So masukkan nilai. P adalah sama dengan 32. Manakala Q adalah sama dengan 4 kuasa 3. So kita akan dapat 32 bahagi 32 bahagi 4 kuasa 3 dapat sama dengan berapa? Saya punya calculator tak ada ni. 4 kuasa 3 sama dengan berapa? 64 ke berapa, saya tak ingat. 64 kat sini. Sekejap kita kira. 4 kuasa 3. So kita akan dapat sama dengan 64. Ya betul. So sama dengan 64. Jadi 32 dengan 64 kita boleh permudahkan. Permudahkan, maka kita akan dapat 1/2. So selesailah. Maknanya dapat 1/2. Itu adalah nilai K. Kemudian yang kedua, kita kena gantikan semula. Maknanya kita ganti dalam mana? Di dalam kita punya persamaan yang ini. Ni. Persamaan ni kita mesti guna semula untuk gantikan nilai K. Maka kita akan dapat P sama dengan 1/2 Q kuasa 3. Selesai. And then yang kedua, dia kata P berubah secara langsung. So P berubah secara langsung. Dengan apa? Dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 Q. So punca kuasa Q ialah kita akan dapat bentuk macam ni lah. Jadi ingat, langkah yang pertama tukar ke dalam bentuk persamaan. So kita akan dapat P sama dengan K punca kuasa Q. So ingat, step lepas dah dapat macam ni, nombor 1 cari K. So nombor 1 cari K, jadi kita akan dapat K sama dengan P per dengan Q. So gantikanlah nilai P. Dia kata P itu sama dengan apa? P sama dengan 32. So P sama dengan 32. Per dengan Q sama dengan berapa? 4. So 32. Punca kuasa 4, maka kita akan dapat sama dengan 2. 32 bahagi 2 dapat sama dengan 16. And then kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu gunakan balik nilai K sama dengan 16 ni, ganti ke dalam persamaan yang ini. Jadi nombor 2 kita akan gantikan. So P, K sama dengan 16. Punca kuasa Q. Selesai. Sangat mudah kan? Seterusnya kita tengok yang berikutnya adalah soalan nombor 5. Dalam soalan nombor 5 ni, dia kata apa? Diberi bahawa Y adalah sama dengan 1.8 apabila X sama dengan 0.6. Kita nilai Y apabila X sama dengan 5. Jika, yang pertama, dia dah bagi dah. Y adalah berkadar secara secara terus dengan X.
Okey, so maknanya kita tukar ke dalam bentuk persamaan, maka kita akan dapat y sama dengan k x. So apabila dapat macam ni, gunakan maklumat yang dia dah bagi. Dia kata kalau x sama y sama dengan 1.8, x sama dengan 0.6. So soalan nak cari k. So k sama dengan y per x. Jadi k sama dengan y kita sama dengan 1.8. Okey, dan x kita sama dengan 0.6. Okey, so ini langkah kerja nombor 1 lah. Okey, so k kita adalah sama dengan berapa? 1.8 bahagi. Okey, 1.8 bahagi dengan 0.6. Maka kita akan dapat sama dengan 3. So k kita adalah sama dengan 3. Okey, berikutnya kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu gunakan k sama dengan 3 ganti semula dalam kita punya persamaan. Jadi kita akan dapat y sama dengan 3x. Okey, soalan tanya nyatakan, hitung nilai y apabila x sama dengan 5. So gantikanlah nombor 3. Okey, dia kata cari nilai y kalau kita punya x kita adalah sama dengan 5. So 3 darab 5 sama dengan 15. So y adalah sama dengan 15. Maka selesai untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula sama juga konsepnya, cuma bezanya adalah pada kita punya nilai x. Kat sini kita punya x kita adalah sama dengan kuasa 2. Jadi tukar dahulu nombor 1 dalam bentuk persamaan. Maka kita akan dapat y sama dengan k x kuasa 2. Okey, so nak cari k sama dengan y bahagi dengan x kuasa 2. So k adalah sama dengan y 1.8 per dengan x kuasa 2 iaitu 0.6 kuasa 2. Maka kita akan dapat, tekan kalkulator lah. Okey, 1.8 bahagi dengan letak dalam kurungan 0.6 kuasa 2. Okey, tutup kurungan, maka kita akan dapat sama dengan 5. Okey, macam mana dia dapat sama dengan 5? Okey, 0.6 kuasa 2 adalah sama dengan K 0.6 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 0.36. Okey, kita tak 0.6 kuasa 2. Okey, sama dengan 0.36. Jadi 1.8 bahagi 0.36, maka kita akan dapat sama dengan 5. Jadi K kita sama dengan 5. Step 2, gantikan K ke dalam kita punya persamaan, maka kita akan dapat Y sama dengan 5x. Step 3, soalan nak cari nilai Y apabila X sama dengan 5, maka gantikan semula Y sama dengan 5, X kita sama dengan 5, maka kita akan dapat 5 darab 5, 25. Okey, so selesai soalan nombor 5. Sangat-sangat senang. Okey, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu nombor 7. Okey, nombor 7 ni dia kata apa? Bilangan patah perkataan yang ditaip A oleh Saiful berubah secara langsung dengan masa menaik T minit. Okey, kat sini dia kata A berubah secara langsung dengan masa iaitu T minit jika Saiful menaik 270 perkataan dalam masa 6 minit. Dia kata 270 perkataan dalam masa 6 minit. Okey, berhitung masa yang digunakan untuk menaik 675 patah perkataan. So, langkahnya sama, iaitu nombor 1 tukar ke dalam bentuk persamaan. So kita akan dapat A sama dengan K T. So nak cari K sama dengan A bahagi dengan T. So kita akan ambil A dia dah bagi dah 270. So 270 bahagi dengan T kita iaitu 6. Okey, kat sini kan T sama dengan 6. Okey, jadi tekan kalkulator 270 bahagi dengan 6. Maka kita akan dapat sama dengan 45. So yang kedua, ganti semula K ke dalam persamaan ini. Jadi kita akan dapat A sama dengan 45 T. Soalan nak, okey, nombor 3, soalan nak cari masa yang diambil jika, okey, jika perkataan yang ditaip ialah 675. So
kita punya persamaan tadi ialah A sama dengan 45T. Daripada sini dikata A dia adalah 675 patah perkataan. Okey, soalan nak cari T. So macam mana? 45 ni kita boleh pindah ke sebelah dia jadi bahagi. So kita akan dapat 675 bahagi dengan 45 sama dengan T. So kita tekan kalkulator, kiralah 6. Okey, so 675 bahagi dengan 45. So kita akan dapat sama dengan 15. Okey. So T sama dengan 15 apa? 15 minit. Okey, selesai. Okey, tengok sangat mudah kan? Step dia tak banyak. 1 2 3 step sahaja. Yang penting kita mesti memahami bagaimanakah kaedah untuk kita membuat pengiraan untuk ubahan secara langsung. Okey, nombor yang berikutnya, nombor 9. Okey, nombor 9 dikata diberi isi padu cat. Okey, sekarang ini dikata isi padu cat iaitu X liter. Okey, X liter berubah secara langsung dengan luas dinding. Okey, iaitu D. Okey. Kemudian jika 3 liter cat digunakan untuk mengecat, okey, keluasan dindingnya ialah 36 meter kuasa 2. Okey. A. Ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D. So, nak ungkapkan ke apa-apa ke, nombor 1 mesti tukar dalam bentuk persamaan. So, kita akan dapat X sama dengan K, D. Okey, so selesailah. Inilah ungkapan dia. X sama dengan K, D. Tapi K kena cari. So, K sama dengan X per dengan D. Yang mana X dia dah cakap dah. X sama dengan 3. D sama dengan 36, maka K kita adalah sama dengan 1/12. Okey. So kita akan dapat 1/12. Okey, 1/12 gantikan semula, maka kita akan dapat X sama dengan 1/12 D. Okey, selesai. Kemudian kita tengok pula dia nak apa ni? Hitung isi padu cat dalam liter yang diperlukan untuk mengecat dinding dengan tinggi 9 meter dan lebar dia 5 meter. Okey. So dia bagi tinggi sama dengan 9 meter, lebar dia bagi sepanjang 5 meter. So macam mana kita nak cari luas? Maknanya tinggi darab lebar kan? So luas sama dengan tinggi darab lebar. So kita akan dapat 9 darab 5 sama dengan 45. And then, okay, daripada sini kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu yang kedua. Okay, yang kedua dia cakap dia nak cari apa? Berapakah liter yang diperlukan untuk mengecat dinding dengan keluasan? So keluasan kita dah tahu kan? Okay, so ambil balik ni, kita punya ni. X adalah sama dengan 1/12 darab dengan D. So gantikan 1/12 darab dengan luas dinding ialah 45. So 1/12 darab dengan 45 kita dapat 45/12. Okey, 45/12 boleh dipermudahkan ke tidak? Okey, so tekan kalkulator lah. Nak senang tekan je kalkulator. Okey, so dapat 3.75. Itu kalau dalam bentuk pecahan. Okey, kita nak sekarang ni dalam bentuk itu kalau dalam bentuk perpuluhan, kita nak dalam bentuk pecahan. Maka kita akan dapat sini 15/4, iaitu kita permudahkan dengan sifar 3. 45 bahagi 3 maka kita dapat 15. 12 bahagi 3 maka kita akan dapat sama dengan 4. Okey, so itulah kita punya kaedah untuk menyelesaikan soalan yang 9 ini. Okey, kemudian ada lagi tak? Okey, tak ada, habis dah. Iaitu untuk kita punya perbincangan berkaitan dengan soalan yang latihan tempoh hari. Baik, yang berikutnya kita nak lihat pula. Okey, untuk kes yang melibatkan, kes yang melibatkan persamaan. Okey,
yang mana persamaan ini kita mempunyai 3 atau lebih pemboleh ubah. Maknanya sebelum ni kita hanya ambil 2 pemboleh ubah sahaja. Ini A 1 pemboleh ubah, B 1 pemboleh ubah. Sekarang ni kita nak gabungkan dengan C, D, E dan seterusnya. Ini semua kita panggil sebagai pemboleh ubah. Sebab apa pemboleh ubah? Sebab kita belum tahu apakah dia punya nilai. Maka kita gunakanlah A, B, C, D ni sebagai mewakili. Okey, so macam mana? Untuk kes yang melibatkan 3 atau lebih. So apa makna dia? Hasil daripada mobilasi. Okey, ini adalah dia punya hasil yang di atas lah. Kita tidak perlu melihat. Kita terus pergi kepada contoh yang dia ada bagi kat sini. Okey. Dalam kes ini contoh dia bagi ialah diberi. Okey, ini contoh berapa ni? Saya dapat lain. Okey, sekejap kita tengok yang surat berikutnya. Okey. Di sini dia punya ni lari sikit saya punya setting buku ni dia lari sikit, tak ada masalah lah. Okey, ni contoh 9. Contoh 9 di muka surat 12. Okey, contoh 9 dalam muka surat 12. Okey, apa yang dia kata? Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol dan persamaan bagi setiap yang berikut. Yang pertama, okey, soalan A dia kata apa? P berubah secara langsung. Tengok kita baca kita sambil tulis. Okay, B berubah secara langsung dengan Q. Okey, dengan Q dan dan bila kata ada perkataan dan maknanya kena darab. Okey, so kena darab dengan dan punca kuasa A. So punca kuasa A. So kita permudahkan, maka kita dapat P Q darab A, maknanya kita boleh tulis dalam bentuk Q punca kuasa A. Kemudian pindahkan sebab dia nak juga dalam bentuk persamaan. So pindahkan dalam bentuk persamaan, maka kita akan dapat P sama dengan K Q R. Okey, selesai. Kemudian B pun sama juga sebenarnya. Okey, B. Tengok kita baca, kita terus tulis. Y berubah secara langsung. So Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Okey, kuasa 2W. So W kuasa 2 lah. Okey, and then dan kuasa 3X. Dan dan tu darab kuasa 3X. Okey, maknanya kalau kita tulis semula, kita akan dapat Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. And then kita tukar ke dalam bentuk persamaan. Okey, sama je prosesnya. Jadi Y sama dengan K W kuasa 2 X kuasa 3. Okey, selesai. Kemudian yang berikutnya, nombor 5. Nombor 5, C. C dia kata isi padu prisma. Okey, isi padu prisma iaitu B berubah secara langsung dengan luas kerata rentas iaitu A dan tingginya iaitu H. Maknanya beginilah cara penulisan dia. So kita murnikan semula cara tulis. So B berubah secara langsung dengan A H. Okey, kemudian soalan nak dalam bentuk persamaan, so tukar jadi V sama dengan K A H. Okey, dah selesai. Kemudian yang terakhir, D. D pula apa yang dia nak kat sini ialah dia kata jisim W, okey, sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung. Okey, so berubah secara langsung. Okey, dengan apa? Okey, dengan P. Okey, dengan P. Okey. Dan kuasa 2 diameter dan kuasa 2 diameter. So D kuasa 2. Jadi kita tulislah semula dalam bentuk yang lebih baik. Jadi kita akan dapat W, sini ada dan tadi mana ada darab. So berubah secara langsung dengan P di kuasa 2. Kemudian tukar ke dalam bentuk persamaan, maka kita akan dapat W sama dengan K
P D kuasa 2. Okey, maknanya selesai lah. Okey, so saya harap kamu boleh faham. Okey, kita tengok sikit lagi sebelum masa tamat. Kita tengok sikit lagi iaitu contoh 10. Okey, contoh 10 kat sini. Okey, saya punya buku teks ni mungkin ada sedikit lari. Jadi apa-apa pun kamu boleh rujuk semula dengan buku teks kamu sendiri ya. Okey, so kat sini dikata diberi bahawa X berubah secara langsung dengan, okey nampak? X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Okey, ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6. Okey, dia kata jika X sama dengan 6, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okey, so cara dia macam mana? Okey, caranya adalah nombor 1 ke mana pun tukar kepada bentuk persamaan. Jadi kita akan tambah K, Y kuasa 2, Z. Okey, bila kita tambah K maknanya kena cari nilai K. So macam mana cara nak cari nilai K? Okey, maklumat ni dia dah bagi. Jadi kita gantikan X sama dengan 6. Okey, kemudian K tak tahu. Okey, Y iaitu sama dengan 3 kuasa 2 dan Z adalah sama dengan 5. Okey, selesaikan terlebih dahulu. So 6 sama dengan K. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey, sini maknanya dah darab 5 kat belakang tu. Jadi 6 sama dengan 9 darab 5 dapat 45K. So K sama dengan 6 bahagi 45. Macam mana kita dapat? So 45 ni kat sini kita pindah ke sebelah maka dia akan jadi bahagi. So 6 per 45 boleh permudahkan ke tidak? Okey, boleh. So kita tekan kalkulator 6 per dengan 45 kita akan dapat 0.1333. Kita tak nak dalam bentuk perpuluhan, kita nak dalam bentuk pecahan, maka kita akan dapat sama dengan 2/15. Okey, so selesai. Itu untuk contoh yang ke-10 lah. Baik, begitu juga kalau kamu cuba lihat dalam contoh yang berikutnya, iaitu contoh 11. Okey, sementara kita ada masa ni. Okey, contoh 11, apa yang dia kata ke sini? Tenaga keupayaan graviti. Okey, E Joule. Okey, bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya iaitu M. Okey, so E berubah secara langsung dengan jisim dia M. Okey, kemudian pecutan graviti iaitu G dan MkG, pecutan graviti iaitu GMS negatif 1 negatif 2. Okey, pecutan untuk graviti adalah GMS kuasa negatif 2. Okey, so itu adalah formula yang memang ada diberi di dalam kita punya persamaan. Okey. Sekejap. Kat sini dia kata dia berubah secara langsung dengan apa ni? Kita tengok balik. MkG, pecutan graviti iaitu G dan kedudukan tinggi iaitu H. Okey, yang belakang tu adalah dia punya unit. Cikgu tersalah ambil jadi. So sepatutnya kita akan dapat E berkadar secara langsung atau berubah secara langsung dengan M, G dan H. Jadi kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan. So kita akan dapat E sama dengan K, M, G, H. Okey. So kat sini dia kata diberi bahawa E adalah sama dengan E adalah sama dengan 197. K tak tahu, M sama dengan 4, G sama dengan berapa tu? 9.81 dan H adalah sama dengan 5 cm. Okey. So 5 cm kat situ Kemudian kita mesti cari K. Ke mana pun syarat nombor 1 mesti cari nilai K. So nak cari nilai K gantikan dulu. E sama dengan 197 sama dengan K. M sama dengan 4, G sama dengan 9.81. Okey. So M kat sini adalah 4. Kita gantikan terus 4, 9.81 dan belakang sekali iaitu 5. Jadi 197 sama dengan K. Okey, 4 darab 9.8 darab dengan
Okey, tekan kalkulator 4 darab 9.81 darab dengan 5, maka kita akan dapat sama dengan 196.2. 196.2. So nak cari K iaitu 197 bahagi dengan 196.2, maka kita akan dapat K 197 bahagi dengan 196.2. So kita akan dapat sama dengan 1.0004. 1.0004. Jadi kita boleh bundarkan menjadi satu. Dah selesai. Okey, so begitulah, itu contoh soalan-soalan yang berkaitan dengan ubahan secara langsung. Okey, begitu juga dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ubahan secara langsung. Okey, jadi kat situ ada banyak macam mana kita boleh kira dan sebagainya. Okey, untuk masalah yang berkaitan dengan ubahan secara langsung, kita tengok sikit. Okey, kita tengok sikit. Ni, bagaimana nak menyelesaikan masalah. Okey, tengok apa-apa bila kita nak menyelesaikan masalah, yang pertama kena faham dulu apakah masalah dia. Okey, barulah kita boleh nak buat yang berikutnya. Kena faham. Nombor satu, untuk dalam proses memahami masalah, kita mesti keluarkan semua maklumat. Okey, keluarkan semua maklumat. Yang kedua, kita mesti faham apa yang soalan nak. Okey, apa soalan mahu. Okey, yang ini adalah syarat wajib. Kita mesti kena tahu apakah yang soalan mahukan daripada petikan ataupun daripada ayat tersebut. Barulah kita boleh merancang strategi. Okey, iaitu kat sini kita nak rancang strategi. Apakah kita nak tulis jawapan nanti, apakah kita punya formula untuk kita punya pengiraan dan sebagainya. Kemudian laksanakanlah strategi. Kita dah tahu apa nak tulis, kita dah tahu apa formula kita nak buat. Okey, so buatlah jalan kita punya jalan kerja. Okey, so jalan kerja. Dan yang terakhir sekali adalah kita mesti semak semula. Betul tak kita punya jawapan kita. Okey. Semak semula selepas apa? Selepas kita dah tulis semulalah jawapan akhir kita kan. Barulah kita buat semakan. Juga sini ditulis menulis ataupun membuat kesimpulan. Selepas daripada itu barulah kita buat semakan. Sama ada betul atau tidak kita punya jawapan. Okey. Baik, untuk yang seterusnya kita akan lihat kepada ubahan songsang. Tapi sebelum itu cikgu nak kamu cuba selesaikan nanti soalan latih kendiri 1.1D. Okey, cikgu buka. Okey, ni kita tengok 1.1C dia. Latih kendiri 1.1C. Hari ni berapa hari bulan? 18 hari bulan 3. So 18 hari bulan 3 2021. Cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan 1. Okey, soalan 1. Latih kendiri 1.1C, soalan 1. Kemudian soalan 3. And then soalan 5. Okey. Cukup untuk itu. Kemudian latih kendiri 1.1D. Okey. Latih kendiri 1.1D 18 hari bulan 3 2021. Sama juga soalan 1 dan soalan 3 sahaja. Okey, dan soalan 3 sahaja.